Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baiklah, sambung lagi kitab Nawar Bagi Hati, iaitu pada permulaan kitab berkenaan dengan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada itu, cuba kita lihat ataupun kita dengar berkenaan dengan ibarat kitabnya pada permulaannya. Kata Syekh Muallif rahimahullahu ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa dia Allah Ta'ala tu? Tuhan yang menjadikan ia Allah akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia akan ibadat. Itu permulaan kitabnya selepas daripada bismillah. Dimulakan dengan perkataan segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab ini ataupun musannif kitab ini, yakni kitab Nawar Bagi Hati ini, menulis permulaannya dengan ibarat kitabnya segala puji. Mana bila dikatakan segala puji bermakna puji-pujian itu ada banyak. Ada banyak, itu lebih daripada satu. Jadi sebelum daripada kita melihat ataupun kita mengambil faham puji-pujian Allah yang banyak itu, semua daripada itunya, sama-samalah kita melihat dulu ta'arif puji. Kerana kalau kita mengenal ta'arif puji, maka kita akan dapat memahami maksud ataupun makna puji itu secara keseluruhan. Jadi puji-puji ni kata dia ialah satu jenis perbuatan ataupun satu perbuatan yang menggambarkan atau menzahirkan, membesarkan pemberi nikmat. Satu perbuatan yang menggambarkan, yang menzahirkan, membesarkan pemberi nikmat. Sama ada diberi nikmat itu kepada pemuji, orang yang memuji, ataupun orang lain. Itu dia. Itu satu daripada puji yang diberi oleh ulama. Ada beberapa takrif. Cuba kita tengok takrif ni. Kita puji iaitu satu perbuatan yang menggambarkan, yang menzahirkan, membesarkan pemberi nikmat, sama ada diberinya nikmat itu kepada pemuji, yakni orang yang memuji, ataupun orang lain. Biasanya
perbuatan di sini, perbuatan yang menzahirkan, membesarkan itu tu biasanya adalah ucapan daripada mulut. Itulah makna puji ataupun ta'rif puji di sisi ataupun pada syaraknya ataupun di sisi ulama-ulama tasawuf. Namun begitu dalam ta'rif ni banyaklah ta'rif-ta'rif yang dibuat oleh ulama. Secara zahirnya, secara lafaznya ia agak berbeza, namun maksudnya adalah sama sahaja, iaitu membesarkan pemberi nikmat. Itu dia. Kalau dikehendaki pemberi nikmat yang hakikinya adalah Allah Ta'ala kalau di sininya. Jadi kita melakukan satu-satu perbuatan ataupun kita mengucapkan satu-satu perkataan yang menggambarkan ucapan kita itu, menzahirkan ucapan kita itu, membesarkan Allah Ta'ala ataupun pemberi nikmat. Allah Ta'ala pemberi nikmat yang hakiki. Orang-orang lain, manusia-manusia lain, hamba-hamba Allah yang lain adalah pemberi nikmat secara majazi, secara panggil wasilah sahaja. Hakikat yang pemberi nikmat adalah Allah Ta'ala, dan manusia ataupun hamba Allah ini menyampaikan nikmat sebagai wasilah, sebagai perantaraan, dan nikmat itu diberi oleh Allah Ta'ala melalui manusia. Contoh kalau kita kata nikmat bagi dalam bentuk rezeki, contoh rezeki anak-anak, rezeki isteri diberi melalui ayah ataupun suami. Hakikatnya nikmat itu, nikmat rezeki tersebut datang daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kita kata nikmat Allah Ta'ala yang disalurkan, yang diberi melalui sebab. Contoh orang sakit, ada orang sakit yang diberi sembuh, maka Allah Ta'ala berikan kesembuhan itu melalui sebab yang ia jadikan, seperti sebab dengan memakan ubat ataupun berikhtiar berubat. Itu dia panggil nikmat yang hakikinya daripada Allah Ta'ala. Kemudian nikmat yang kita terima melalui hamba Allah Ta'ala ataupun makhluk Allah Ta'ala ini adalah secara majazi ataupun lebih tepatnya adalah sebagai wasilah sahaja. Hakikatnya daripada Allah Ta'ala, nikmat itu disalurkan kepada kita melalui hamba-hamba Allah, orang, ataupun mungkin juga melalui sebab-sebab yang dijadikan pada sesuatu ataupun pada sesuatu perbuatan. Contoh nikmat ilmu dijadikan sebabnya belajar. Allah Ta'ala salurkan ilmu itu melalui belajar, berusaha belajar. Dan kalau kita nak orang kata nak kaji dengan lebih mendalam lagi, kenapa dalam sesuatu perkara ini Allah Ta'ala salurkan nikmatnya melalui manusia, ini mana hamba, dan apabila ia salurkan nikmat itu melalui hamba, maka hamba itu akan berusaha untuk mencari ataupun untuk mendapatkan nikmat yang disalurkan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala salurkan nikmat itu, contohnya nikmat sihat sebagaimana yang kita beri contoh sebentar tadi, adalah melalui usaha ataupun melalui sebab ubat-ubatan. Jadi penyaluran nikmat-nikmat ini disalurkan melalui sebab, iaitu usaha ikhtiar manusia. Sebabnya usaha ikhtiar manusia berusaha untuk mendapatkan nikmat Allah dengan cara bekerja, mencari makan dan sebagainya. Dan usaha manusia juga melakukan sebab untuk untuk sembuh daripada penyakit melalui berusaha berikhtiar, melalui makan ubat ataupun sebagainya.
Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Kerana antara hikmatnya yang paling besar ialah Allah Ta'ala nak mendidik kita, nak mengajar kita, nak menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala. Bagaimana? Bagaimana? Contohnya, seorang manusia untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, nikmat kebendaan melalui rezeki-rezeki, maka mereka perlu berusaha. Maka dalam berusaha ini ada usaha yang halal dan ada usaha yang haram. Yang kadang-kadang dari segi perolehan nikmat tersebut banyaknya, secara zahirnya banyak melalui usaha yang haram, tetapi bagi seorang hamba Allah, seorang hamba Allah yang kata memahami perkara halal dan haram, yang reti perkara halal dan haram, maka sudah tentulah oleh kerana dia seorang hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, ia sudah tentu akan memilih cara ataupun usaha ikhtiar yang halal dalam mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, dan mendapatkan rezeki Allah Ta'ala ini. Maka usaha mereka memilih cara yang halal, jalan yang halal untuk mendapatkan nikmat rezeki ini, di situ dipanggil ibadah. Kerana apa? Kerana hadis Nabi mengatakan talabul halal wajib. Mana menuntut, mencari yang halal itu wajib. Jadi kaedahnya apabila kita mengerjakan perkara wajib, maka ia dipanggil ibadah. Kenapa? Kerana perkara wajib. Kerana bila kita melakukan perkara wajib, kita membuat perkara wajib, dipanggil kita menunaikan tuntutan. Dan dipanggilnya taat. Apabila kita menunaikan tuntutan, kita dipanggil, digelar orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita taat kepada Allah Ta'ala, kita telah mengerjakan ibadah. Itu hikmatnya. Apabila kita mengerjakan ibadah, kita dipanggil hamba Allah. Itulah hikmat yang kita boleh renung, boleh fikir. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan kita ini untuk kita mendapatkan nikmat rezeki Allah Ta'ala ini secara usaha ikhtiar. Hikmatnya Allah Ta'ala nak menjadikan, membentuk kita, membimbing kita menjadi hamba Allah, ibadullah, melalui cara-cara ataupun jalan-jalan sebagaimana yang disebut sebentar ni. Itu dia. Kadang-kadang kita ni kalau boleh kita nak dapatkan nikmat secara mudah, secara cepat, dan yang banyak kuantitinya, itu kita. Kita hanya nampak kebendaan, kita nampak hikmah di sebalik kejadian-kejadian, takdir-takdir Allah Ta'ala di sebalik kejadian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini kadang-kadang melalui sebab. Untuk dapatkan nikmat tersebut, kita diminta berusaha untuk membuat sebab. Contoh, kita kata untuk sembuh daripada penyakit, kita berusaha dengan membuat sebab. Kita diminta berusaha dengan membuat sebab. Contohnya sebab memakan ubat. Namun harus diingat di sini, bukan sebab itu yang menyembuhkan. Hakikatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya menjadikan sebab itu sebagai suatu cara, sebagai suatu kaedah untuk kita sembuh, untuk kita menjadi penyembuh bagi kita daripada penyakit yang kita hadapi. Itu dia. Hakikat yang menyembuh hanyalah Allah Ta'ala. Sebab itu adalah sebagai suatu cara, suatu kaedah untuk Allah Ta'ala jadikan sebab bagi kita untuk sembuh. Maka kita berusaha, kita berikhtiar dengan membuat sebab, dengan mencari sebab untuk sembuh, iaitu mencari ubat. Maka dalam usaha ikhtiar kita tersebut,
Dan untuk jadikan kita ni ibadah, untuk jadikan kita ni hamba Allah yang hamba Allah, iaitu orang mukmin yang beribadat pada Allah Taala. Salah satu caranya kita niat. Kita memasang niat dalam hati kita. Kita berubat ini, membuat sebab untuk sembuh daripada penyakit ini kerana apa? Niatnya. Tujuan apa? Jadi untuk menjadikan ikhtiar kita, usaha kita membuat sebab itu menjadikan ibadat, kita niat dalam hati kita, tujuannya supaya kita dapat mudah dalam mengerjakan ibadah. Menjadi mudah bagi kita dalam mengerjakan ibadah. Sebab tu kita berusaha, berikhtiar, membuat sebab dengan ubat untuk menyembuhkan penyakit. Tujuannya kerana kita nak supaya apabila kita sembuh daripada penyakit, memudahkan lagi bagi kita mengerjakan ibadah, membanyakkan lagi kita mengerjakan ibadah. Maka usaha kita sebegitu menjadi ibadat. Bila ianya menjadi ibadah, bermakna kita telah menjadikan kita ini hamba Allah. Melalui usaha ikhtiar, melalui sebab musabab. Dan kalau kita pergi secara lebih mendalam sikit lagi, kenapa Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ini bersebab. Contoh, untuk kenyang, untuk kita menghilangkan lapar, menjadikan diri kita kenyang. Allah Ta'ala jadikan sebabnya dengan makan, dengan mencari makanan, dengan memakan makanan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Samalah dengan untuk sembuh daripada penyakit. Kenapa Allah Ta'ala jadikan untuk sembuh daripada penyakit ni, jadikan sebabnya pada ubat. Untuk mengenyang, jadikan sebabnya pada makanan. Untuk menghilangkan dahaga, jadikan sebabnya pada air. Kenapa? Adakah tidak boleh Allah Ta'ala jadikan sebabnya pada benda lain? Kerana Allah Ta'ala nak menyenangkan, memudahkan kita mencari sebab ataupun menyediakan sebab. Sebab tu apabila seseorang lapar, bila seorang manusia itu lapar, senang saja dia mencari sebab, iaitu dia hanya perlu tumpukan kepada sebabnya yang satu sahaja, iaitu dapatkan makanan kemudian memakannya. Kenyanglah ia. Samalah bila seseorang manusia, makhluk Allah ini dahaga. Senang bagi dia mencari sebabnya. Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan satu sahaja sebab untuk menghilangkan dahaga secara zahirnya, iaitu dengan cara meminum air. Itulah tujuan Allah Ta'ala menjadikan, ataupun hikmah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu ada sebabnya yang tertentu. Seperti juga sebab sebaliknya, iaitu sebab yang membinasakan manusia, yang membunuh manusia. Contoh, Allah Ta'ala jadikan racun sebab bagi membunuh manusia. Kenapa? Kerana nak memudahkan manusia, memudahkan manusia menghindar, mengelak ataupun menjauhkan daripada perkara-perkara yang boleh membinasa, memudaratkan manusia. Contoh kita kata racun, maka manusia tidak berusaha untuk meminumnya ataupun makannya racun, kerana takut binasa, ataupun banyak lagi perkara-perkara lain, kerosakan-kerosakan lain yang Allah Ta'ala jadikan padanya sebab. Contoh, kalaulah Allah Ta'ala tidak menjadikan sebab sebegitu, sebab ini kegunaannya di sini, sebab ini memberi manfaat, sebab ini memberi mudarat. Kalaulah Allah Ta'ala tidak jadikan sebagaimana apa yang ada di atas dunia hari ini, ianya akan menyusahkan kita. Dengan sebegini mudah pun, ramai di antara kita masih lagi belum puas hati dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita. Ramai lagi merungut.
sebegitu mudah pun Allah Ta'ala jadikan bagi kita. Ramai lagi tidak puas hati. Bahkan ramai lagi di kalangan kita yang ada lagi putus asa dalam kehidupan mereka. Walaupun sebenarnya hakikatnya kehidupan ini telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Itu dia. Jadi dalam masalah puji Allah Ta'ala ini, sebagaimana kita tahu dalam takrif tadi, ialah perbuatan, tak kiralah sama ada perbuatan secara lisan ataupun perbuatan anggota-anggota lain, yang mana dalam perbuatan itu menggambarkan, menzahirkan, membesarkan pemberi nikmat, sama ada yang memberi nikmat itu yang hakiki iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang wasilah iaitu makhluk manusia ataupun makhluk-makhluk lain, ataupun melalui sebab ataupun sebabnya tidak dikiralah, walaupun nikmat itu melalui wasilah, hakikatnya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan tersebut sama ada nikmat tersebut sama ada yang diberi kepada pemuji, yakni orang yang memuji itu sendiri, ataupun diberi kepada orang lain. Maka asalkan kita melakukan, kita menyatakan, kita mengucapkan, yang mana dalam perlakuan ucapan kita itu menggambarkan, menzahirkan, membesarkan pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan itu adalah puji. Itu pujinya. Apa sahaja yang kita lakukan dalam bentuk untuk membesarkan pemberi nikmat, maka ia adalah puji. Sama ada perbuatan itu dilakukan oleh orang yang memuji ataupun orang lain. Dan sama ada nikmat yang diberi itu pula kepada orang yang memuji ataupun orang lain. Itulah puji. Okey, kemudian kita pergi kepada rukun puji. Jadi sekiranya kita memuji seseorang, sama ada yang kita puji itu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun seseorang makhluk, sama ada makhluk manusia ataupun makhluk-makhluk lain yang tidak mempunyai rukun yang cukup dalam pujian kita, rukun puji yang lengkap dalam pujian kita tersebut, maka pada hakikatnya pujian kita itu kadang-kadang tak boleh merosakkan kita. Sama ada merosakkan kita sebagai orang yang memuji ataupun orang lain. Maka manakah rukun puji? Jadi ulama-ulama telah meletakkan rukun puji ada 5. Yang pertama, hamidun. Siapa hamidun? Kalimah hamidun ini merupakan kalimah isim fa'il atas wazan fa'ilun, yakni pemuji makna dia. Orang yang memuji. Sudah tentulah untuk jadikan pujian ini kena ada orang yang memuji. Kemudian mahmudun, yang dipuji. Kalau manusia, orang yang dipuji. Maka hakikatnya orang yang dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya yang dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Puji pada makhluk manusia ini secara majazi. Karena kita melihat apa yang kita kehendaki itu melalui manusia, sebab itulah kita memuji mereka. Namun dalam masa yang sama kita ingat dalam hati kita bahawasanya yang memberi nikmat hakikinya adalah Allah Ta'ala, cuma melalui manusia ataupun makhluk sahaja. Sebab itulah kita memuji juga manusia, kerana kita melihat nikmat yang disalurkan kepada kita itu melalui mereka. Kemudian mahmudun bih. Kenapa kita puji? Apakah dia makna mahmud? Iaitu yang dipuji dengan sebabnya. Kenapa kita memuji seseorang? Kerana dia mempunyai sifat kepujian. Nisbah bagi Allah Ta'ala
Memang banyaklah sifat kepujiannya, antaranya Rahman, Rahim. Yang banyak memberi nikmat. Itu dia. Sebab itulah kalaulah kita memuji yang mana seseorang manusia yang kita puji itu tidak mempunyai sifat kepujian dalam diri dia, maka pujian kita itu adalah dusta. Kita memuji seseorang dengan pujian mengatakan beliau adalah seorang yang baik, sedangkan orang tersebut banyak melakukan kezaliman, maka pujian kita itu adalah dusta dan pujian ini adalah haram. Sebab itulah kita pada hakikatnya pujian ini adalah bukan pujian yang sebenar. Maka bagi Allah Ta'ala sudah tentulah mempunyai segala sifat kepujian. Namun bagi makhluk, apabila kita memuji seorang makhluk, pastikan pujian kita itu betul ataupun sebenar, bukan dusta. Macam mana pujian dusta? Kita memuji dengan kebaikan seseorang, namun hakikatnya orang yang kita puji itu tidak ada sifat kebaikan, bahkan zalim. Maka pujian sebegitu adalah dusta dan pujian ini adalah haram di sisi syarak. Itu dia. Yang ketiga, yang keempatnya ialah mahmudun alaih. Kita juga dah rukun yang keempatnya ialah mahmudun alaih. Apa dia mahmudun alaih? Iaitu nikmat yang nikmat ataupun benda-benda yang dipuji ke atasnya, iaitu nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita. Apa puji dia? Inilah dia beri nikmat kepada kita. Maka tidak salah kita memuji manusia apabila hati kita sudah memandang hakikat yang pemberi nikmat ini Allah Ta'ala. Tidak salah kita memuji manusia yang memberi nikmat kepada kita. Yang salahnya kita kata dia ni pemurah, sedangkan dia tidak pernah memberi nikmat kepada kita. Maka itu adalah salah. Kenapa tak cukup rukun puji. Dan yang kelimanya rukun puji adalah lafaz ataupun sirah puji, yakni alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu nisbah kalau kita puji Allah Ta'ala. Kalau kita puji manusia, kita kata juhnya, baiknya demo, pandainya demo. Itu dia lafaz dipanggil. Lafaz puji ataupun sirah dalam bahasa Arabnya. Itulah dia 4 ataupun 5 rukun puji. Jadi setiap pujian kita tersebut hendaklah melengkapi 5 rukun puji. Kalaulah pujian kita itu tidak melengkapi kelima-lima rukun puji ini, maka pujian kita adalah dusta, tidak sebenar. Mungkin pujian kita menjadi pujian bodek. Ataupun pujian kita kerana apa? Kerana mengampu. Ataupun pujian kita boleh jadi mengapi-ngapikan. Yang mana ianya boleh merosakkan orang yang dipuji. Kalau ini sebuah puji makhluk lah. Dia akan merosakkan orang yang dipuji. Ataupun orang yang kita puji itu adalah seorang yang tidak mempunyai sifat kepujian, contohnya orang zalim, maka lagi bertambahlah zalimnya apabila kita memujinya. Sebab itulah pujian kita hendaklah memenuhi keempat rukun puji yang telah disebut oleh ulama ini, supaya pujian kita menjadi pujian yang sebenar, bukan pujian dusta, bukan pujian membodek ataupun mengampu, ataupun mengipas, kata bahasa sekarang. Jadi rasanya cukup setakat itu dulu dalam bab pujian. InsyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang. Allahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.